silap. Atau mungkin awal lagi. Yang berbahagia guru saya Al-Fadhil Ustaz Asmu'i Mubin Al-Hafiz, mudir dahulu mudir, sekarang pun masih lagi mudir. Mudir Mahfuz, yang dihormati Timbalan Pengusi Surah Mustaqimah, juga sahabat saya Dr. Rosdi Hassan, guru-guru, seterusnya ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana PKP ni, dalam norma baru, kita dapat lagi bertemu, dan seingat saya, majlis ini pernah saya hadir dalam beberapa tahun yang lepas. Rasanya majlis yang sama juga, majlis Ramah Musuh dan Motivasi. Cuma bezanya itu di dalam ruang Dewan Surau. Jadi apapun, sebenarnya yang telah dikatakan di awal-awal tadi, yang mana dalam suasana kita PKP ini pun, anak-anak masih lagi perlu untuk menghantar hafalan, untuk melakukan hafalan baru. Dan ibu bapa terutamanya yang berada di rumah, ataupun kata saya bekerja, Ustaz, saya bukan duduk kat rumah, tapi mesti balik rumah, mesti ada orang yang tinggal di rumah. Maka perlulah adanya satu penjadualan, satu penyusunan supaya anak itu tidak leka, supaya dia tak macam anak-anak lain yang tak menghafal Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita tengok pelajar-pelajar yang berada di asrama penuh, contoh, di MRSM ke, di sekolah-sekolah yang memang ketat undang-undang dia, macam mana pengawalan dia supaya menghasilkan result ataupun natijah dalam peperiksaan, dari segi aktivitinya, dari segala segi, maka hasil daripada didikan dan pengawalan tadi menjadikan seseorang anak itu, pelajar itu berkualiti. Namun ada juga perilaku-perilaku ataupun kes-kes yang berlaku, tak kira di sekolah mak tahfiz, dia di sekolah asrama penuh atau bukan asrama penuh, ada juga gejala-gejala yang berlaku. Bayangkan anak-anak ini tadi tidak menghafal Al-Quran, tetapi akan ada perlakuan kesalahan yang dilakukan. Ini kan pula anak-anak yang hafal Al-Quran. Sudah pasti cara didikannya lagi kena lebih, lagi kena special daripada yang tak hafal Al-Quran. Dalam keadaan tak hafal Al-Quran pun ada kesalahan yang dibuat. Jadi yang menghafal Al-Quran ni, ujian dia besar. Ibu bapa sekalian, setahu saya dalam ni tak ada anak-anak semua ibu bapa, guru-guru. Jadi anak-anak ataupun yang hafiz Al-Quran ni, dia lain daripada orang lain. Bukan dia lain tu macam OKU. Maksudnya dia special penjagaan dia. Kan? Kalau kita tengok anak-anak yang bayi kecil yang masuk NICU kan, macam mana penjagaan dia. Dia berbeza dengan anak-anak yang tak masuk NICU. Pelajar tahfiz ni atau yang hafiz Quran ni, tahap penjagaan dia atas lagi pada NICU lagi. Nak kena saya anak-anak saya ada berapa orang yang masuk NICU. Sebab tu saya boleh bercerita, boleh bagi gambaran. Kan? Nak kena ada memantau, beri susu, lagi kena letakkan balik dalam bawah cahaya. Kita nampak kesian. Kesian budak tu dia menangis. Kesian dia. Dalam keadaan kecil, jarut, wire-wire banyak di tangan, di badan. Tapi apa hasilnya? Daripada penjagaan rapi tadi, daripada pemantauan yang ketat, maka alhamdulillah dia sihat. Dia kembali balik sembuh. Anak-anak ataupun pelajar tahfiz ini, kita nak pengakhiran dia ataupun natijah dia menghafal Al-Quran. Maka sudah pasti segala ramuan, segala yang kita nak berikan pada dia cukup berbeza daripada anak yang bukan hafal Al-Quran. Hatta pemakanan sekalipun, kan? Sekarang ni dah duduk di rumah, mak ayah kan, ataupun yang ada maid ke, asal nak apa boleh makan. Hati-hati kan, dalam pemilihan makanan. Iyalah sekarang kita order, ada Grab, ada Food Panda, macam-macam ada. Tapi pemakanan yang kita berikan terutama pada anak-anak tahfiz ni cukup-cukup kena dijaga. Pastikan halal dia, pastikan sumber yang kita beri itu, gaji yang kita beri itu gaji yang halal.
cara pemakanan dia. Kan? Macam mana pemakanan. Bukan kata pelajar tahfiz je, semua orang Islam. Kan? Kita mengikut sunnah atau tidak. Tidurnya, kan? Penglihatannya, kan? Ainun ni, penglihatan ni. Ini cukup memberi kesan kepada hati dan juga hafalan. Mata ni kalau tak dijaga, tak sentuh hafalan lagi. Ni mata baru. Dia hafal-hafal, okey, lancar hafalan. Tapi mata tak jaga, sikit demi sikit, hafalan akan hilang. Gelas atau air gelas yang kotor, walaupun dimasukkan air yang bersih, dia tak jadi air yang elok. Gelas yang bersih, diletakkan air yang bersih, barulah boleh diminum. Begitulah anak-anak tahfiz ini. Dia amat-amat perlu dijaga luaran dalaman. Dalaman tadi, luaran tadi, itulah. Dari segi mata, dari segi anggota, telinganya, apa yang didengar, kan? Tak boleh lah. Ataupun dia, macam saya kata, dia tak macam orang lain. Tak boleh nak main dengar lagu suka-suka hati, nak release tension, dah penat apa nak release tension dah dengar lagu sikit. Cubalah dengar tengok. Nanti apa jadi? Abang jagung ke, abang nenas ke, abang durian ke, kan? Tak boleh. Rasa nak TikTok ke lah macam orang lain juga, kan? Jangan. Dia beza. Mungkin boleh TikTok cara hafiz Quran, kan? Macam mana cara hafalan. Yalah, sekarang ni dengan adanya teknologi, duduk di rumah, dia macam-macam datang idea. Buatlah satu TikTok berkaitan dengan tahfiz Quran atau menceritakan kelebihan-kelebihan hafal Quran. Cukup banyak supaya di dalam media sosial hari ini dengan umur sebaya dengan mereka, ada rupanya dalam TikTok nasihat-nasihat. Dan banyaklah sekarang ni. Bukanlah kata menari, bukanlah kata berjoget ni. Tapi ada juga nasihat-nasihat daripada asatizah yang cukup banyak. Yang masuk dalam dunia hari ini yang tidak ada sempadan. Perlunya kita masuk. Jadi anak-anak ini, kita perlu guide dia, kita perlu bimbing dia. Jangan biarkan dia, tak apalah, kesianlah dia. Lama lah dulu duduk di asrama dengan undang-undangnya, dengan segala perkara tu tak boleh buat, ni tak boleh buat. Yang sebenarnya, itulah dia cara ni untuk nak mendidik pelajar tahfiz. Kalau saya di Pakistan, sekejap lah, tak lama. Kan? Memang hidup, bangun, tidur, nampak Quran je. Tak ada benda lain lah. Sebab tu yang elok, kan? Tak ada TV langsung. Sekarang ni sebab ada internet, ada handphone, dia terdedah juga. Kan? Sebab kita nak hafal Quran ni, Quran yang mana orang dahulu bila hafal Quran, dia mengamalkan Quran. Jadi bila dia beramal, kita nampak hasil daripada Quran yang dihafal. Hari ini, walaupun dihafal, dia beramal, tapi handphone, kan? Macam-macam benda dalam tu. Kadang-kadang tertengok, kadang-kadang nak tengok. Kan? Dengan yalah, saya pun zaman masih baik masa zaman saya muda-muda, kecil-kecil dulu, tak ada handphone sangat. Kita kena pergi cyber cafe lah. Kan? Jadi terhad jugalah. Tapi sekarang semua di tangan. Kadang wifi senang. Jadi memang cabaran hari ini cukup besar daripada suasana dulu. Nak pula hari ini PKP, yang bukan hari ini dah hampir setahun dah. Yang diberitahu tadi ada beberapa bulan yang tak dapat balik. Cukup membimbangkan. Ramai sahabat-sahabat saya yang ada tahfiz, sekolah tahfiz, kalau masa biasa, bukan PKP, masa boleh balik, seminggu cukup. Seminggu satu hari boleh balik contoh. Asal boleh balik je, sehari je boleh balik, besok datang, dia punya hafalan dah bercelaru lah. Kan? Sebab kadang-kadang ada mak bapak kata, kesianlah anak ni, dah balik rumah, penat-penat, bagilah dia tengok TV, bagilah dia. Sedangkan di sekolah tu jaga, tiba-tiba sekejap je, lebur habis. Sebab tu dia berbeza, dia tak boleh macam orang lain. Percayalah ibu bapa sekalian, dia tak macam orang lain. Sebab kita nak Quran masuk dalam jiwa dia. Quran tu sendiri satu kitab yang cukup mulia, nak masuk dalam tubuh kita yang kita ni pendosa. Saya pun buat dosa. Kita ada buat silap, kita tak pernah tak buat silap. Kita ada buat silap. Dalam kesilapan yang kita buat tu, kita nak ayat Quran tu masuk dalam jiwa anak-anak kita. Kalau boleh dalam jiwa kita juga. Jangan kita suruh anak je. Kita pun apalah sikit-sikit. Kita pun bersamalah. Berapa perkara daripada ibu bapa kepada ibu bapa. Saya nak bagi tip ataupun pesanan pada ibu bapa. Pertama tadi saya dah sebut tentang jadual. Kena ada jadual. Walaupun adik-beradik dia tak hafal Quran, bagi yang hafal Quran kena ada jadual. Biarlah adik
dia jealous dengan adik-beradik dia ke, ataupun dia rasa tak selesa, kena ada. Ikut tak ikut, ikut tak ikut satu bab lain. Kan? Kadang-kadang di belajar atau sekolah pun kadang ada culas juga, ada malas juga. Tapi buat dulu. Start daripada subuh. Macam mana jadual di mahfuz. Pertamanya, kena hantar hafalan baru. Tulis dulu. Tulis sebiji jadual macam dekat sekolah tu. Kemudian, bolehlah fleksibel sikit dan sebab duduk di rumah. Tapi kalau boleh, ikut sama. Lebih baik ikut sama, insya-Allah hafalan dia, apa yang dia akan ulang tu akan terjaga. Ada masa berehat, pasti. Ada masa dia nak bermain, pasti. Hatta di mahfuz pun petang boleh main. Tapi kebanyakan waktu sekarang ni jangan dan jangan. Jangan bebaskan dia sebebas-bebasnya. Dia bebas buat apa saja kat rumah, cuma jangan membebaskan dia. Tak apalah. Oh, duduk dalam bilik bagus tu. Dengan macam mengaji, rupanya dia tekan recording. Ada juga. Macam-macam sekarang ni teknologi kan. Nampak bunyi macam dia hafal. Kena ada sebelah dia. Atau nampak depan kita. Kita dengar pun kita dapat pahala. Kita melihat dapat pahala. Jadi ini penting. Jadual cukup penting. Ibu bapa ataupun adik-beradik kena ada membantu. Jangan biar seorang-seorang begitu. Okay? Berilah dia sikit makanan-makanan ataupun minuman yang menyegarkan, menyehatkan. Jangan pula bagi dia kambing golek kat situ kan. Bagi makanan-makanan tak apa-apa ni kan, layu pula situ dia. Mengantuk tak boleh hafal lah. Memang kalau hafal Quran ni dia datang mengantuk. Sebab tu ibu bapa kalau tak boleh tidur malam, cuba baca Quran. Mesti ngantuk, confirm ngantuk. Setan tu kerja dia. Kerja dia halang kita daripada baca Quran. Kerja dia dia melalaikan kita, dia menyebukkan kita. Kerja dia memang tak nak kita beramal dengan Quran. Kita pula kerja kita lawan setan. Kerja kita kena baca Quran walaupun sibuk dengan pekerjaan kita, walaupun kita sibuk dengan urusan dunia kita, kita kena ada masa dengan Quran. Ibu bapa sekalipun. Makanan-makanan yang halal, makanan sunnah, contohnya kurma, kismis, habbatus sauda, madu. Ini semua perkara-perkara yang akan menjadi darah daging dia. Ala inna fi jasadil mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu. Idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Selalu kita dengar hadis ni. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Jika elok daging itu, maka eloklah keseluruhan tubuhnya. Jika rosak daging itu, rosaklah keseluruhan tubuhnya. Maka ketahuilah, itu yang dinamakan dengan hati. Sebelum sampainya pada rangkap hadis ini, di awal hadis itu menceritakan tentang innal halal bayyin wa haram bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat la ya'lamuhunna katsir minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhah yang la ya'lamuhunna katsir minan nas. Ramai orang yang tidak mengetahui tentang perkara syubhah ini. Disebut halal tu dah jelas dah. Haram dah jelas dah. Tapi yang tengah-tengah tu, yang halam ni, dia campur halal haram jadi halam. Itu dinamakan syubhah. Halam tu kita yang letak nama. Nabi kata syubhah. Tak jelas haram ke penuh, halal ke sepenuhnya makanan ni. Kalau nak halal, tadilah kena mula daripada kerja yang kita buat. Kerja kena halal. Hasil gaji kena halal. Kalau kerja dah halal, tapi rasuah, haram pula. Walaupun kerja halal, kerja dah bagus lah. Kerja dah betul, tapi sumber yang dapat tu haram. Jadi haram. Contoh, seorang accountant yang bekerja di kilang arak. Arak haram. Segala berkaitan dengan arak itu haram. Maka walaupun kerja dia kira duit, dia tak pernah minum arak. Dia tak bersama pun dengan majlis arak. Tapi hasil sumber daripada arak. Haram jadi. Dia bekerja elok betul. Tiba-tiba dia terima rasuah. Itu pun haram. Jadi, bagaimana kita nak jadi halal, kerja kena halal. Kerja kita buat kena halal. Kemudian hasil gaji kita halal. Ada berkat dalam gaji ni. Sambil-sambil bagi ke anak, ke bagi pula mak bapak sikit kan. Tak boleh anak je. Macam mana nak keberkatan ni? Tengok di tempat kerja. Kalaupun waktu sekarang ini, kerja kata daripada pukul 8 atau pukul 9 sampai pukul 4 contoh.
Kan? Mungkin ada yang pukul 3, pukul 5 ke, bergantung. Adakah waktu kerja tu kita buat kerja atau kita buat kerja kita? Apa sekalian? Walaupun kita di rumah kita, kita pakai elektrik kita, kita pakai wifi kita, kita pakai handphone kita, tapi kita bekerja. Itu waktu kita bekerja. Berapa bekerja? Maka keberkatan tu datang daripada amanah yang kita ikut, yang kita lakukan. Sebab tu semua ni berkait. Kadang tengok anak degil, kadang-kadang tengok kenapa bergaduh, kenapa rumah tangga tak tenang, tak aman. Kerja dah halal lah. Ustaz kata kerja halal, gaji halal. Tapi keberkatan tak ada. Kan? Waktu PKP ni pula lagilah boleh senang je lah. Tak. Kan? Ada satu video saya tengok tu, nampak betul jugalah. Cikgu mengajar, nampaklah gambar anak murid ni. Ni kontak pelajar dengan guru lah. Yang anak murid pergi letak gambar dia. Dia buat macam patung sikit, separuh badan. Semua ni separuh badan ni, saya kan separuh badan. Dia letak gambar dia, dia gantung. Dia buat stand, nampak gambar dia. Elok lah, tak bergerak. Cikgu ni dalam video tu bersungguh lah. Mengajar, angkat segala pen, angkat segala papan. Rupanya, sebelah cikgu tu pun dia buat sama juga. Dia buat stand, dia buat video. Cikgu baring. Macam-macam hari ni. Yang bekerja pun sama juga. Kalau ada yang perlu yang dilakukan, pastikan buat dengan amanah. Bekerja dengan betul. Melainkan ada kelonggaran yang diberikan oleh majikan ataupun memang waktu ini boleh. Yang penting kerja siap. Dalam tempoh 9 sampai 4, yang penting capai target. Itu tak ada masalah. Jadi pastikan dalam suasana hari ini, tahap ataupun amanah yang diberikan pada kita sebagai pekerja, kita buat berdasarkan apa yang diminta. Bukan apa yang kita nak. Kan? Kita nak kalau boleh sambil-sambil baring. Kan? Baring tidur rehat kejap. Tak apalah benda tu berjalan. Jangan. Keberkatan tu kena jaga. Kita nak bagi makan pada anak-anak. Kita nak beri rezeki pada keluarga. Sumber tadi kena berkah. Kemudian kita beli pada makanan yang halal. Jelas. Kalau rasa tak pasti ini halal ke haram, itu namanya syubhah. Jangan beli. Buat sendiri ke dekat YouTube sekarang macam-macam. Kan nak jadi apa? Nak jadi chef, nak jadi penukang, nak jadi MacGyver, macam-macam. Jadi pastikan makanan itu halal. Sumber atau ingredient yang digunakan tu halal. Kemudian masuk dalam mulut kita, mulut anak isteri kita, maka itu yang Nabi sebut tadi sebagai mutrah. Hati tadi. Elok hati itu, eloklah seluruh tubuh badan. Maksudnya makanan yang masuk tadi tu, mulut kita, itu yang menjadikan makanan itu halal. Akan jadi darah daging yang halal. Dan itulah yang maksudnya sihat. Bukan maksud hati sihat ni dia tak sakit jantung, bukan. Yang sakit tu sakit jantung, bukan. Maksud sihat ni ialah soluhat jasadul. Jika masuk makanan yang halal, sumber yang halal, maka seluruh tubuh badan menjadi sihat. Maksudnya ialah dia mudah untuk buat perkara kebaikan. Perkara kebaikan. Apa dia kebaikan? Contoh dalam konteks hafalan Quran ni, mudah nak menghafal Quran. Hafal je masuk. Dia tak rasa boring, dia tak rasa muak untuk hafal. Kan? Jadi itulah punca kadang-kadang kita tengok kenapa anak ini berubah, kenapa anak ni suka untuk dikawal di rumah. Sedangkan di asrama atau di sekolah, okey je. Sebab di sekolah, tadi tu baru sebut sikit je. Kan? Tak sebut dalam macam mana, dia tak merasai. Yang mak bapak tengok, kesian anak aku. Dia dah keluarlah mampus. Pergi cari sekolah lain pula. Sama juga. Dia pasti ada kesukaran macam mana budak bayi kecil tadi yang kena kuning, masuk NICU, duduk dalam balang tu, tengok kesian, menangis. Tak, doktor kata biarkan, buka baju dia. Kadang-kadang menggigil, menggeletar ni. 3-4 orang anak kena kuning. Dalam keadaan lahir tak cukup bulan. Kita tengok kesian kan. Tapi itulah dia cara dia. Kalau kita angkat, lambat hilang kuning ni. Kalau kita biarkan lama, kita pula rasa kesian. Jadi, begitulah proses untuk kita nak didik anak kita menjadi seorang hafiz Quran. Carilah mana-mana yang dah hafal Quran, pada Ustaz Asmu'i ke, Dr. Hasan, Dr. Rusdi ke, mana-mana pun, pasti waktu belajar ni susah. Waktu belajar susah.
Waktu dah habis belajar nanti, dia susah lain pula. Ya, susah mesti ada. Susah tak pernah hilang. Sebelum kahwin, ada susah? Ada susah. Selepas kahwin, susah? Susah. Yang kononnya kata bercerai senang. Bercerai susah cara bercerai. Mati. Mati susah. Mana senang? Senang nanti dalam syurga. Alhamdulillah. Amin. Sebab amin. Senang nak senang, masuk syurga. Kejar ke syurga. Apa jalan ke syurga? Ini adalah salah satu caranya. Allah kirimkan Quran. Allah datangkan Nabi. Supaya kita ikut. Kita bila ikut Islam, kita jadi senang. Yang jadi masalah, orang kata, aku betul. Engkau betul. Tak, aku betul. Engkau salah. Cuba tengok pada Quran. Quran sebut apa? Bagaimana Quran mengajar kita? Apa yang Nabi buat? Ikut. Walaupun perkara itu kadang-kadang dia bercanggah dengan jiwa kita. Tak betul ni. Tak sepatutnya begini. Kita nak betul, kita nak hidup kita rasa tenang, ikut Quran. Allah dah datangkan Quran. Sekarang anak-anak ini, kita hantar dia supaya jadi hafiz Quran. Maka kita bimbinglah dia, bersama dengan dia. Jangan kita hanya meletakkan, okey, duduk setempat, hafal. Jawapannya tidak. Tidak. Baik. Itu baru yang pertama tu. Kan? Yang kedua lah, banyak sangat nanti lama-lama. Okey, sebenarnya dah. Kita dah masuk pada jadual. Kita dah masuk pada pemantauan. Dan pantau dia, kena tengok juga. Jangan letak jadual, biarkan dia, kena tengok-tengok dia. Jaga pemakanan. Kan? Kemudian yuran. Yuran pula. Kan? Yuran ni ialah faham dalam suasana hari ni ada yang diberhentikan kerja, ada yang hilang semua pendapatan. Cubalah berbincang dengan pihak sekolah bagaimana proses ataupun cara untuk dilakukan. InsyaAllah di sana pasti ada jalan. Okay. Mana kita boleh, kita sumbangkan. Jadi itu beberapa tips untuk ibu bapa dalam mana keadaan anak-anak hari ini dengan cabaran, dengan suasana yang cukup baru, cukup mencabar, cukup menguji kesabaran kita. Marah, kadang-kadang marah ada juga. Dah suruh-suruh tak buat, dah suruh-suruh tak buat, geram juga kita. Kan? Kita kena ada rasa marah. Marah sebab anak itu tidak menghantar hafalan-hafalan. Anak tu dia tak buat seperti mana dalam jadual. Jangan kata tak apalah, tak apa kot. Tak apa. Apa kawan tu boleh hantar. Tak apa kawan tu boleh hantar. Kalau dah 20 orang semua suruh kawan, harap kawan hantar, siapa nak menghantar? Kan? Lalas sekali tinggal ustaz lah duduk congok depan kamera kan. Jadi walaupun cuti, walaupun mungkin ustaz tu tangguh atau apa sebab, pastikan hafalan anak itu berjalan. Tadilah saya dah sebut penjadualan, pemakanan. Makanan elok, insya-Allah suruh dia akan buat. Perkara baik, tak susah. Sebab kita ni, jiwa kita ni dia memang sesuai dengan benda baik. Ustaz, anak saya ni degil Ustaz. Anak saya ni tak dengar cakap. Cuba tengok balik pemakanan macam mana. Tengok balik pada environment ibu bapa macam mana. Percakapan tu kata kita ibu bapa. Tengok pula apa yang dia lihat. Tengok pada kawan dia. Kan? Sebab asal jiwa manusia ni elok. Nabi bersabda, kullu mauludu ala fitrah fa abawaihu yumahidani aw yumajisani aw yuwahidani. Setiap kelahiran kita ni dia adalah fitrah. Maka kedua ibu bapanya lah yang mewarnai dia nak jadikan dia Yahudi ke Majusi ke Nasara ke. Mana Islamnya Ustaz? Kenapa Nabi tak sebut Islam? Nak mewarnainya menjadi Islam. Awal-awal hadis tu Nabi dah sebut kullu mauludu ala fitrah. Setiap kelahiran kita ni lahir dalam fitrah. Fitrah itulah Islam. Kita ni agama fitrah. Islam itu agama fitrah. Apa yang Islam suruh tu semuanya baik. Tak ada tak baik. Allah utuskan Nabi, Nabi buat. Tak ada yang tak baik. Semuanya baik. Yang tinggal kita ni nak buat ke tak nak buat. Yang kita rasa baik, kita rasa baik. Islam tak kata baik. Islam kata betul, kita rasa macam tak betul. Kita rasa kita betul. Itu yang tak betul. Kan? Macam tadilah. Yang ni kata dia betul, yang tu kata dia betul. Macam mana nak tahu siapa betul? Tengok rujuk. Apa Islam kata? Ada tak perbuatan ni yang Islam gariskan, Islam pandukan, Islam teguh? Mesti ada, mesti ada. Tidak ada satu titik ataupun sebesar zarah sekalipun terlepas daripada pandangan Islam yang Islam dah gariskan pada ni dia cara dia. Kalau tengok pada bahasa Inggeris, Islam is religion.
Religion bukan bermaksud semata-mata agama, tapi dia adalah the way of life. Macam mana cara kita nak hidup? Kan? Nak hidup bermula daripada kita bangun daripada tidur sampailah kita tidur balik. Itulah cara Islam yang kita kena ambil pakai. Terutama pada anak-anak pelajar tahfiz ini. Saya nak mengutip beberapa hadis tentang kelebihan Al-Quran ini. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa yu'allim. Sebaik-baik orang dalam kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Anak-anak hari ini dalam proses belajar lagi. Guru-guru dia belajar dan dia mengajar. Ibu bapa pun boleh mengajar. Dengan syarat belajar. Anak-anak selain daripada waktu dia menghafal, dia boleh buka kelas pada adik-adik dia. Dia boleh bantu bacaan-bacaan ibu bapa dia. Jangan pula kita mentang-mentang mak bapak, kan? Kita mak bapak, kita kata, tak apalah anak aku nak ajar aku. Aku orang tua. Kan? Aku lagi tahu daripada dia. Jangan. Dah tak ada apa nak buat. Anak tadi yang hafiz Quran, ajarlah kita balik. Kan? Ajar adik-adik dia. Ataupun nak buka pada kelas ataupun lebih besar pada kawan-kawan dia ataupun pada jiran-jiran, kawasan perumahan. Inilah masa dia. Sama ada dia nak letakkan sikit yuran atau fees ke ataupun mereka nak bagi seikhlas mungkin tutup pulang. Tapi kurang-kurang dia ada pengisian waktu. Kan? Dia ada tanggungjawab di sekolah, dia tahu macam mana dia diajar dan macam mana dia nak mengajar balik. Ini satu aktiviti yang saya kira peluang. Kalau ada satu anak tahfiz di rumah, dia adalah ibarat seperti satu sinaran yang menyinari rumah, bukan kata rumah, kawasan perumahan. Patut berebut. Dan ini artis kita berebut. Nak makanlah dengan dia, nak bergambarlah dengan dia. Kan? Dengan pelajar tahfiz tak apa nak tengok, walahal dia membawa risalah atau menghafal risalah Al-Quran. Kita nak buka Quran, kita malas. Kita tak pandai baca Quran. Ni manusia yang menghafal Al-Quran. Anak tuan-tuan. Tengok anak-anak tu. Khairukum, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah dia masa dia. Buat satu halaqah ke, buat satu masa untuk mempelajari, mengajar Quran kepada orang lain. Ini satu bentuk aktiviti. Kita bila tak buat baik, dia akan buat jahat. Itu je. Cuba tengok balik. Yang boleh jadi buat jahat tu, dia tak buat baik. Itu yang buat jahat. Kalau asyik buat baik, tak sempat buat jahat. Jadi, masukkan dalam jadual anak-anak tadi untuk dia boleh mengajar ataupun dia buka kelas kepada orang lain dalam suasana yang serba baru ni. Kemudian dalam hadis lain Nabi menyebut mathalul mu'minina alladhi yaqra'ul Qur'an mathal atrujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa mathalul mu'minina alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamar la riha laha wa ta'muha hulu wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah rihuha tayyib wa ta'muha mur wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rih wa ta'muha mur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, juga muttafaqun alaih. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran ibarat buah atrujah atau buah sitran, baunya harum dan rasanya lazat. Manakala perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah tamar, kurma, ia tidak berbau namun rasanya manis. Perumpamaan munafik, orang munafik yang membaca Al-Quran ibarat buah raihanah, baunya harum tetapi rasanya pahit. Manakala perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah hanzalah, ia tidak berbau dan rasanya pahit. Kita dekat mana? Kita dekat yang pertama tadi ke? Seperti atrujah ke? Kita baunya harum dan lazat. Atau kita sekadar bau tamar. Atau kita seperti tamar, baunya tidak ada bau tapi manis. Sebab dia mukmin lagi, cuma dia tak baca Quran. Jangan masuk jadi seorang munafik. Nampak je macam elok, tapi baunya pahit, buah raihanah. Dan munafik yang tidak baca Al-Quran, dah lah teruk munafik dia. Tidak membaca Quran pula. Baunya busuk dan rasanya pahit.
Ini perumpamaan yang kita kena lihat dalam diri kita. Kita berada di tangga yang mana. Kita nak pasti buah terujah, paling-paling tidak tamal ke. Kan? Ada tak ada bau tapi kurang-kurang masih lagi mukmin. Jangan seorang munafik. Amalannya, perlakuannya tidak menggambarkan dia Islam. Ataupun dia cakap tapi dia tak buat. Ini yang kita kena jaga. Anak-anak perlulah melazimi Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Seperti mana dia melazimi Al-Quran di sekolah. Jangan tukar dia punya jadual. Kalau nak tukar 10% ke 5% boleh. Jangan tukar 50%, jangan. Kesian cikgu-cikgu. Banyak saya jumpa. Guru-guru bila anak balik sekolah berbeza. Ini dah berbulan-bulan, ya Allah. Tak tahulah apa jadi. Ini cukup cabaran. Semua rumah baru. Baik. Jadi, bagaimana kelebihan Quran? Anak kita atau tuan-tuan sendiri kalau yang membaca Al-Quran, cukup tinggi darjatnya. Nabi bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan, yuqalu li sahibil Quran iqra'u warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayah taqra'uha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah dan alunkanlah dengan tartil, dengan elok bacaan sebagaimana kamu pernah mengalunkannya dengan tartil ketika di dunia, kerana sesungguhnya tempatmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Jadi kalau dapat pengakhiran hidup dengan membaca Al-Quran, dengan mengulang Al-Quran, itulah dia darjat dia. Itu yang akan dialunkan. Man qara al-Quran wa amila biha fi albasallahu walidayhi tajan yawmal qiyamah. Daw'uhu ahsanu min daw'i syams fi buyutil dunya. Fama dhannukum billadhi amila bihadha. So, siapa yang membaca Al-Quran, hadis riwayat Abu Daud, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan kandungannya, isinya, maka Allah akan memakaikan mahkota pada kedua ibu bapanya di hari kiamat. Sinarnya lebih cantik daripada sinar matahari yang menerangi rumah-rumah di dunia. Maka apa pula pandangan kamu ketika ganjaran bagi orang yang beramal dengan Al-Quran ini? Allahu Akbar. Besar kelebihan dia. Di samping beri syafaat. Bagaimana? Dengan syarat beramal lah. Bukan baca je. Amal kena ada. Dipakaikan mahkota. Macam mana mahkota ni kalau kita tengok raja-raja kalau yang pakai crown kan. Nampak mahkota. Bercahaya, cantik, mahal. Kan? Tak semua orang boleh pakai. Jadi ibu bapa yang anaknya hafal Quran, yang beramal dengan Quran, akan dapat mahkota. Tadi kata membaca. Lalu Allah kata, kalau yang membaca, yang beramal pun sinarannya lebih dahsyat, lebih besar daripada pancaran matahari yang menyinari dunia. Lalu Allah tanya, fama dhannukum billadhi amila bihadha. Bagaimana pandangan kamu? Rasa-rasa agak-agak lah. Orang yang baca, beramal, hafal Quran ni macam mana lagi keadaan? Jadi, inilah peluang kita waktu hidup. Saham kita. Saham dunia, saham akhirat kita. Anak-anak ini lazimi dia dengan Quran. Bersama dengan dia, dengan Quran. Jangan jauhkan dia dengan Quran. Sebab Quran ni, dia ibarat unta. Dalam hadis Nabi sebut, dia ibarat unta. Jika diikat, dia akan ada di situ. Kita tak ikat elok, kita biarkan, dia lepas. Hilang dia. Quran yang dihafal, okay? Nak hafal susah, nak hilang senang. Macam orang tambah berat lah. Kan? Nak hilangkan lemak tu susah, tapi nak tambah lemak senang. Kita balik. Yang ni nak tambah hafalan susah, nak hilang senang. Jadi bila dah hafal Quran, kena jaga elok-elok. Ikat unta tu. Maka apa yang telah dihafal baru cantik, bagus hafal bagus, tapi tak mengulang. Hantar elok, tapi nak mengulang tak ada. Memang boring lah, memang penat. Memang waktu belajar ni memang untuk nak menghasilkan suatu pelajar berkualiti, suatu result yang bagus, latih tubi, study group ni kalau di luar PKP, kena ada tuition, kena ada exam, latihan yang dibuat kertas-kertas yang paper-paper yang tahun sebelumnya. Quran dah digariskan bagaimana untuk nak mengulang waktunya, waktu bila nak hantar yang baru.
Malam kalau boleh tidur awal lah. Paling tidak pukul 10 ke. Kan? Supaya dia fresh bangun. Pagi besok, dia boleh mengulang dan hantar yang baru. Malam tadi hafal. Hafal ni tak apa ingat ni. Supaya yang malam tadi dia masuk, dia hafal yang malam tadi, dia ingat ni, dia terbayang-bayang. Pagi besok sebab dah tidur cukup, atau mungkin dia bangun awal lagi untuk tahajud tu lebih baik. Kan? Jalan lagi besar. Kemudian dia dapat ingat yang malam tadi, bukan baru nak hafal lepas subuh. Hafal malam tadi. Subuh ni nak ingatkan yang dia baru hafal. Kemudian bila hantar, insya-Allah lancar bacaan dia. Ya, jangan bagi tidur lewat. Jangan, sebab tu TV ni dah dengan musim-musim PKP ni lagi dahsyat dia punya siaran dia. Kan? Dia dah tahu orang kat rumah. Itu yang anak-anak, yang mak bapak ni nak tengok Lazada lagi, nak tengok Go Shop lagi kan. Macam-macam bagai. Quran bila nak tengok? Quran bila nak tengok? Sedangkan kita nak mati, kita bawa Quran. Quran akan jadi syafaat pada kita. Atau mak bapak sekalipun, kalaupun tak apa-apa Quran. Jadi, jam 9 hantar yang baru. Jadi, peluang masa tu ada banyak. Jadi, kalau dapat hafal banyak, lebih baik. Kan? Walaupun dikatakan mungkin hantar semuka atau apa. Tapi kalau dapat lebih baik. Lebih cepat dia hafal Quran. Lebih cepat dia hafiz Quran. Tak mustahil. Waktu PKP ni, ada yang hafiz Quran. Sebab dah tak buat apa dah. Kalau asrama, paling tidak kena kemas. Kena kemas katil, kena kemas bilik, jadi kena keluar makan. Ini semua lepas mata lah. Suasana baru hari ni sebenarnya kalau kita tengok dari sudut positif cukup banyak. Tapi kalau kita tengok negatif. Sebab tu mata kita jangan jadi seperti mata lalat. Nampak benda busuk dan benda sampah je. Jadilah mata kita seperti mana mata tebuan. Tebuan kan dia cari bunga, dia cari ambil madu, tempat-tempat yang bersih je. Kita kena pandang segala sudut perkara kita buat, apa yang menimpa kita semua positif. Dalam hadis kursi Allah berkata, Nabi menyampaikan, ana inda abdi zanni. Aku adalah seperti mana yang hamba aku sangkakan. Kita sangkakan kita waktu ini kita susah. Cuba kita tengok keadaan bagaimana orang yang dalam keadaan banjir. Dalam musim PKP banjir tu. Kan? Rumah dia macam mana? Harta benda dia. Kan? Kita rasa kita ni tak cukup makan. Cuba kita tengok di Syria. Cuba kita tengok di Kemboja bagaimana. Kan? Kita rasa kita ni tak bahagia. Kita cuba tengok mereka-mereka negara yang berlakunya peperangan. Apa benda bahagia ni? Kan? Ibu bapa sikit. Bahagia ni apa? Bahagia ni adalah suatu keadaan bila mana kita mengikut Islam. Ulama' dah membahaskan bab bahagia ni. Kalau buka tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri waktu jadi mufti dulu, kan? Bagaimana menulis satu tajuk tentang bahagia. Bahagia ni kalau kita ikut Islam, dia bahagia. Kita tak ikut Islam, kita tak bahagia. Tak percaya, cuba buat. Kita buat ikut suka hati kita. Kita rasa nak buat ni, kita buat. Kita rasa nak cakap ni, kita cakap. Kita rasa nak buat apa, kita buat. Natijahnya kita tak bahagia. Kita rasa macam bahagia. Sebenarnya tidak. Bahagia bukan begitu. Bahagia bila mana kita ikut Islam. Islam tu bukan sekadar, sebab tu saya kata, agama yang memandu hidup kita. Dia memandu hidup kita. Maka bila dia pandu, kita ikutlah. Kita dah naik bas, kita dah naik flight, kita ikut. Jangan kita pergi pandai-pandai tukar steering, kita tukar laluan lain. Jangan. Jahannam jadi. Jadi, hidup kita ini, peluang kita hidup, di samping kita bekerja, kita cari rezeki sebagai ibu bapa, anak-anak kita yang hafiz Quran terutamanya, ataupun yang tak hafiz Quran, kita boleh ajak join sama, atau adik-adik dia, beradik-beradik, abang dia ke, kakak dia, join sekali. Kan? Ambil aura, ambil suasana macam mana rupanya ni hafal Quran. Kan? Dapat sikit tempias. Waktu lain adik dia ataupun anak tu je yang pergi sekolah tahfiz. Sekarang ni pelajar tahfiz ada di rumah kita. Jangan anggap pelajar tahfiz ni lekeh lah. Jangan anggap pelajar tahfiz ni atau belajar pondok ni tak awak ke mana lah. Dia tahu seorang tenaga pengajar, Al-Fadhil Doktor, Datuk lah, Datuk Doktor Alif Akiti, tak silap saya. Saya simpan dia punya maklumat dalam handphone pula. Kan? Nak buka tak dapat. Jadi bagaimana keadaan dia? Dia datang daripada pelajar pondok. Kan? Pelajar pondok. Tapi dia banyak belajar di Syria, Maghribi, di Indonesia, di Malaysia. Sekarang menjadi tenaga pengajar di Oxford.
Mengajar, bukan masuk belajar. Masuk belajar dah susah. Ni mengajar. Kan? Datang daripada belajar pondok. Lepas tu jangan pandang lekeh. Dengan hafalan Quran, dengan belajar. Jangan pandang lekeh. Sebab ilmu yang ada di dada dia tentang kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Malah masa depan. Kan? Dengan Quran ni cerita masa depan. Sebab tu kita nak tahu atau kita nak melihat masa depan, tengok pada Quran. Quran bukan cerita benda yang lepas. Dia bukan ketinggalan zaman, tidak. Na'udzubillah. Betul kan pemikiran? Quran ni dia cerita benda lepas, benda sekarang, benda akan datang. Tak percaya? Buka Quran. Kan? Yang dalam meeting ibu bapa pun, kalau yang ada jadi bos ataupun yang jadi yang boleh berjaya sekarang ni, yang ada staff di bawah nak meeting ni, suruh baca Quran dulu. Kan? Ambillah surah mana-mana ke ayat Quran, suruh baca. Apa ni bos nak suruh baca Quran? Kita ni nak meeting tentang hal syarikat ni ada masalah. Baca Quran dulu. Nanti tuan-tuan ibu bapa akan tengok hasil dia. Daripada dia baca Quran tadi, kemudian dia masuk meeting ataupun kita sebagai bos, otak kita atau pemikiran kita dia akan berbeza sebab tadi baru kita baca kalam Allah. Kalam Allah ni yang mana kata-kata Allah yang jauh menjangkaui daripada kata-kata manusia. Cerdik pandai manusia. Jadi Al-Quran ni cukup banyak kelebihan dia, bukan pada anak-anak je. Pada kita ibu bapa juga. Nak mendidik, nak membentuk jiwa saksiah kita. Hati yang keras ni sebab tak ada Quran dalam hati dia. Ya, kadang-kadang kita ada marah, kita ada tak puas hati. Tapi kalau ada Quran, tengok Quran kata apa, hadis Nabi kata apa. Kita kena bersangka baik ni. Macam mana nak sangka baik ni kalau dalam jiwa tak ada apa-apa? Tak ada Quran. Yang ada lagu, yang ada cerita drama, yang adanya TikTok kan. Yang adanya Instagram. Nabi, macam mana jiwa nak terbentuk? Dia terbentuk dengan kalam-kalam Instagram lah. Kan? Dengan keadaan TikTok itu yang dia nampak. Jadi kalaulah mata kita atau jiwa, telinga kita, mulut kita melazimi Quran, maka hati, pemikiran kita akan ingat pada Quran kata apa. Oh, ayat ni ada kata. Hadis ni ada kata. Dia mesti. Kan? Sebab itu, waktu-waktu sekarang ini, selain daripada anak-anak dia menghafal Quran, menghantar hafazan, kita sebagai ibu bapa juga perlu ada masa untuk mendengar ceramah kuliah agama. Ambil lah, petik lah mana-mana ustaz. Banyak sekarang ni. Kan? Asatizah sekarang dia pantang. Dia tak boleh. Dia memang suka bercakap. Kan? Dia patang, ada line dia on. Ada line dia on. Kan? Jadi online tu. Dia tak boleh tak bercakap, tak boleh. Saya ni pun. Kan? Peluang Ustaz Salizan kata ada apa? Saya ingat ke macam sembang-sembang ni rupanya majlis je. Kan? Ada peluang kita bercakap. Ni nak ambil dah 3 minit lagi dah. 40 minit. Jadi pilihlah mana-mana asatizah, alim ulama. Tajuk pun macam-macam ada. Biar ada masa untuk kita mendengar makanan rohani. Makanan dalaman. Bukan nama rohani. Ni dalaman kita ni. Spiritual kita ni. Dakhiliyah kita ni. Luaran, kita bagi cukup makan. Tak bimbang makanan luar ni. Kan apa yang nak tengok internet je, tengok Google je. Oi, kalau tengok, habis dengan situ je. Itu tak buka Lazada, Shopee, janam. Kan? Sebab tak ada kerja, tengok, scroll. Waktu kita ada kerja, kita kata tak sempat baca Quran. Waktu tak ada kerja, kata tak sempat juga. Takkan nak kita tunggu mati, baru orang lain sempat baca Quran pada kita. Itu kerja orang hidup. Kita yang mati, kita nak bawa apa? Kita nak bawa Lazada ni. Kita nak bawa Shopee, GoShop. Bukanlah kata saya anti, saya pun ada juga beli. Keperluan. Perlu sangat pun kita beli. Yang cari scroll, jumpa dah cukup. Jangan dah pergi cari scroll, cari tambah lagi ni, nasi tambah. Kan? Pemakanan yang kena cukup jaga. Jadi, kesimpulannya, apa yang saya boleh bawakan pagi ini, moga dia menepati cita rasa ataupun kehendak daripada pihak sekolah. Bagaimana kita sebagai ibu bapa perlunya hari ini memantau anak-anak. Baik yang hafal Al-Quran, baik yang tidak hafal Al-Quran. Yang hafal Al-Quran ni saya katakan pun nak kena dijaga. Kadang-kadang dijaga pun ada culasnya. Ini kan pula yang tak hafal Al-Quran. Quran yang boleh didik kita, yang boleh mengawal jiwa kita, pun kadang-kadang ada culasnya, ada degil. Ini kan yang tak hafal Quran. Jadi, lazimi ataupun bawa bersama adik-adik, beradik lain, keluarga lain, bawa bersama. Sama-sama hafal Quran. Sikit-sikit lah surah lazim ke kan. Surah-surah pilihan ke. Supaya suasana ataupun cahaya Al-Quran tadi menyinari rumah kita.
menyinari hidup kita. Percayalah. Percaya dan percayalah. Bila Quran. Sebab itu Nabi sewaktu hidup. Ya, bagaimana Nabi menyinari. Bukan setakat kota Mekah, Madinah, malah dunia. Sebab Nabi itu Quran. Bila ditanya kepada Aisyah macam mana perangai Nabi ni, peribadi Nabi, bagaimana? Aisyah jawab, huwal Quran. Dia itu adalah Quran. Allahu Akbar. Maka kita nak Quran ada dalam rumah kita, dalam kehidupan kita. Kita dah ada dah satu aset yang besar. Aset ni kena jaga. Kalau orang yang melabur saham, bukan senang main-main labur. Bukan asal nampak naik je. Kan? Uptrendnya dia pun masuk. Kena tengok history bagaimana. Kena tengok risiko, risk macam mana jatuh. Kenaikan macam mana. Kena tengok analyze. Macam-macam lagi lah. Nak jaga aset tadi tu. Supaya mengembang. Anak dia pun sama. Lebih daripada tu lagi. Nak kena jaga dia elok.